Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang boleh bayangkan tak kalau partner korang tu kan adalah seorang yang psycho? Mesti rasa takut kan, sebab kalau kita nak berpisah dengan dia pun mesti dia akan ugut kita macam-macam. Akhirnya kita sendiri yang stres dan rasa tak tenang. So apa-apa pun, kalau korang nak kenal dengan seseorang atau korang nak bercinta dengan dia, make sure korang check betul-betul. Sebanyak orang yang psycho ni kan, luaran dia nampak normal je, tapi sebenarnya di hati dia kita tak tahu. Jadi apa kena mengena dengan cerita Nina hari ni? Hari ni Nina akan ceritakan tentang seorang perempuan yang sangat-sangat psycho. Disebabkan dia kerap spam message dekat boyfriend dia non-stop, akhirnya boyfriend dia nekat untuk mengambil nyawa sendiri sebab dah tak tahan lagi dan terlalu stres. Dikatakan boyfriend dia ni sebenarnya ada masalah tekanan perasaan dan dia dah pernah cuba 4 kali tau untuk tamatkan hidup dia. So disebabkan desakan daripada girlfriend dia tadi, akhirnya semua ni terjadi. Jadi kalau korang nak tahu macam mana ceritanya, so without wasting any time, let's get started. Kes ni pernah viral dulu dan hangat diperkatakan sekitar tahun 2014, yang mana ada seorang remaja lelaki yang bernama Conrad Roy yang telah ditemui meninggal di tempat parking kereta. Roy telah tamatkan hidup dia pada usia 18 tahun guys, iaitu pada 13 Julai tahun 2014. Sehari sebelum dia meninggal tu kan, semuanya nampak okey je, tak ada apa-apa yang janggal. Dia spend time dengan mak dia, pergi jalan-jalan, lepas tu dia siap bawa adik dia pergi makan aiskrim lagi. So macam biasalah, kita akan masuk bahagian latar belakang Roy dulu sebelum Nina cerita tentang apa yang jadi dekat dia. So Roy ni telah dilahirkan di Amerika pada 12 September tahun 1995. Mak dia bernama Lynn, manakala ayah dia adalah Conrad H. Roy Jr. Roy digambarkan seorang pelajar yang sangat aktif dalam sukan, terutamanya dalam sukan larian dan juga baseball. Bukan tu je, Roy juga telah mendapat lesen sebagai seorang kapten daripada Institut Maritim Amerika. Sebenarnya family dia ada bisnes yang berkaitan dengan penyelamatan marine, iaitu Tucker Roy Towing and Salvage. Walaupun kita nampak Roy ni pada usia yang muda, dia dah berjaya kan, aktif dalam sukan, lepas tu dia ada lesen maritim pula, tapi sebenarnya dia ni ada masalah anxiety. Dikatakan masalah anxiety dia ni semakin teruk bila mak ayah dia telah bercerai pada tahun 2012. Mak ayah dia pula bercerai bukan dengan cara yang baik. Dikatakan ayah dia ni sejenis perangai yang sangat garang dan panas barat. So benda ni sedikit sebanyak telah mengganggu mental Roy hingga menyebabkan dia terpaksa jumpa dengan doktor psikiatri. Roy mula mendapat penyakit anxiety ni kan sekitar umur dia dalam 8 ke 9 tahun macam tu. Korang bayangkan budak sebesar tu dah ada masalah macam ni dah. Jadi pada masa dia umur 17 tahun, dia pernah cuba untuk tamatkan hidup dia dengan cara mengambil ubat secara overdose. Tapi itulah, umur dia masih panjang lagi dan dia berjaya diselamatkan. Start pada tahun 2014, Roy ni ada satu hobi yang baru, yang mana dia suka rakam muka dia sendiri. Kononnya dia jadikan video tu macam diary dia lah. Kalau kita yang perempuan ni kan, kita suka tulis dekat buku apa semua tu kan. Tapi Roy ni dia suka record diri dia. Jadi dalam video tu dia akan luahkan perasaan dia, apa yang dia dah lalui dan masalah anxiety yang dia hadapi selama ni. Kalau ikut cerita parents Roy ada berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Michelle Carter. Michelle ni pula dia muda setahun daripada Roy dan dia lahir pada 11 Ogos tahun 1996. Sebenarnya kan Michelle ni pun ada masalah kemurungan macam Roy juga. Dia ada masalah kemurungan yang sangat teruk dan pernah cuba beberapa kali cederakan diri sendiri. So sejak dia umur 14 tahun, Michelle ni dah ambil ubat anti kemurungan tau. Mudanya 14 tahun dah ada masalah macam ni. So Michelle dengan Roy ni mula berkenalan dan bercinta semasa Roy berusia 16 dan Michelle berusia 15. Diorang berkenalan sejak tahun 2012 semasa diorang pergi ziarah diorang punya saudara dekat Florida. So masa diorang terjumpa tu, diorang pun bertukar nombor, lepas tu message sampailah diorang balik ke rumah masing-masing. Jadi start daripada situlah hubungan diorang mula rapat. Sebenarnya kalau korang nak tahu, jarak rumah diorang berdua ni taklah jauh mana, lebih kurang 56 km macam tu je. Tapi diorang terjumpa punyalah beratus-ratus kilometer. Walaupun rumah diorang ni macam orang kata tak jauh mana kan, tapi diorang memang sangatlah jarang berjumpa dan cuma berhubung melalui phone je. Mak Roy sendiri cakap yang Michelle dengan Roy pernah berdating sebanyak 5 kali je. Walaupun hubungan diorang ni cuma dalam phone je kan, tapi dikatakan Michelle ni sangat ambil berat dan sayang kepada Roy. Dia banyak kali nasihat Roy supaya jumpa dengan doktor, dapatkan bantuan supaya hidup Roy ni macam lagi better lah, tak tertekan. Sebabnya Roy selalu beritahu dekat dia yang dia dah tak mampu untuk bertahan hidup lagi. Roy juga pernah ajak Michelle ni untuk habiskan hidup
diorang macam Romeo and Juliet. Sampailah pada 12 Julai tahun 2014, Roy spend time dengan mak dia dan adik dia dekat pantai. Masa tu Roy ni memang busy lah duk main phone kan, duk tarik benda macam tu. Tapi mak dia macam tak kisah sangat lah, sebab mak dia fikir mungkin Roy ni tengah message dengan kawan-kawan dia kan. Petang tu Roy beritahu dekat mak dia mungkin akan balik lambat dan tak akan dinner sebab dia nak pergi jumpa kawan dia dulu. Jadi mak dia pun okey, pergilah, take care apa semua kan. Tapi sampailah pada pagi esok tu kan, anak dia Roy ni tak balik ke rumah. Mak dia dah mula risau sebab ni Roy ni tak pernah buat hal macam ni. Jadi mak dia pun report polis, beritahu yang Roy ni tak balik rumah dari semalam, dan polis pun mulakan misi mencari untuk menjejaki ke mana Roy. Akhirnya diorang telah terjumpa kereta yang Roy bawa ada dekat sebuah parking kereta. Tapi bila diorang check je, Roy dah tak bernyawa dekat dalam tu guys. Dia dah meninggal. Hasil siasatan menunjukkan yang Roy ni telah menggunakan karbon monoksida untuk pergi dengan tenang dan tak merasa sakit. Roy juga ada tinggalkan surat untuk family dia, termasuklah Michelle dekat dalam bilik dia. Dalam surat yang ditujukan kepada Michelle tu kan, dia kata yang dia bersyukur kenal Michelle sebab selalu ada dengan dia dan selalu memahami dia. Jadi bila parents dia baca surat tu, mak dia kata, Michelle ni adalah seorang anak yang baik, gadis yang baik. Kalau kita pun, kita akan fikir benda yang sama, betul tak? Selepas beberapa hari Roy ni meninggal, Michelle ni minta izin untuk datang ke rumah. Jadi bila dia sampai dekat sana, dia minta izin dekat mak Roy ni untuk masuk ke dalam bilik Roy dan nak ambil lah barang-barang peribadi Roy ni untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Bukan tu je, Michelle juga pernah minta Abu Roy tahu. So sejak Roy dah tak ada ni kan, Michelle ni sangat aktif dekat Facebook dan selalu cakap yang dia nak selamatkan nyawa orang ramai supaya tak jadi macam boyfriend dia. Dia juga telah menganjurkan pertandingan bermain baseball amal sebagai tanda peringatan kepada boyfriend dia. Tapi yang pelik tu kan, dia buat pertandingan tadi tu bukan dekat kawasan rumah Roy, tapi dia buat dekat kawasan rumah dia. Jadi bila Michelle ni sangat aktif post pasal boyfriend dekat Facebook, pasal nak buat apa tu, orang kata apa, anti-depress, anti semua-semua ni lah kan, anti-anti ni lah kan. Jadi polis ni mula rasa tertarik dengan hubungan diorang dan polis nekat untuk cek telefon bimbit milik Roy. Masa ni lah polis telah terjumpa mesej di antara Roy dan juga Michelle. Rupa-rupanya gadis yang diorang anggap baik selama ni, yang sangat prihatin, yang sangat sayang kepada Roy, adalah punca kematian Roy. So according to their message, beberapa hari sebelum Roy ni tamatkan hidup dia, dia dah pernah cuba sekali untuk makan ubat secara overdose. Disebabkan dia masih lagi hidup, membuatkan girlfriend dia ni sangat marahlah, kecewa sebab apa yang dia buat tu tak berjaya. So Michelle ni paksa Roy untuk buat sekali lagi sampailah Roy ni meninggal. Beberapa hari sebelum dia meninggal tu kan, Michelle ni hantar mesej banyak kali tanya dekat Roy, bila kau nak bunuh diri, bila kau nak mati, macam tu. Kalau Roy tak nak buat sekali pun, dia akan paksa Roy untuk buat juga. Tapi Roy ni pada masa tu dia macam 50-50 lagi tau, sebab dia takut family dia sedih bila dia tak ada. Korang tahu tak apa yang Michelle ni cakap dekat Roy? Dia kata, alah, diorang akan sedih kejap je, nanti diorang akan okey dan akan mula terima. Itu yang akhirnya Joy ni berjaya mengambil nyawa sendiri dengan menggunakan karbon monoksida tu. Itu pun sebab Michelle yang ajar dia cara macam mana nak pergi dengan cara yang tak sakit dan sempurna. 3 jam sebelum Roy ni nak ambil nyawa dia sendiri, Michelle ni sempat hantar mesej dekat Roy supaya Roy ni padam semua mesej-mesej diorang. Walaupun mesej-mesej tadi memang dah dipadam oleh Roy, tapi pihak polis berjaya restore balik mesej-mesej diorang tu. Bila polis dapat bukti yang Michelle terlibat di sebalik kejadian ni, dia pun kena tahan lah. Pada Februari tahun 2015, Michelle telah dibicarakan sebagai orang dewasa walaupun pada masa tu dia baru berusia 17 tahun. Kemudian pada 16 Jun tahun 2017, dia telah dipenjarakan selama 15 bulan di Bristol County House of Correction dengan 5 tahun tempoh percubaan. Dan pada tahun 2020, Michelle telah dibebaskan sebabnya dia berkelakuan baik. Serius tak faham dengan perempuan ni. Memang psycho gila sebab orang nampak yang dia ni seorang yang sangat prihatin, sangat caring dekat Roy. Tapi sebenarnya dia lah punca kenapa Roy ni bunuh diri. Dia yang sarankan, dia sendiri yang ajar macam mana Roy ni untuk pergi. Gila. Jadi kepada korang yang nak berkenalan dengan seseorang, make sure orang tu normal, bukan orang yang psycho. Sebab orang yang psycho ni baginya sangat menakutkan sebab kita tak pernah imagine apa yang ada dalam otak dia. So Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram, dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.